Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Mungkin webback saya ni ikut yang bising. Okey, sebab mungkin ada noise sikit. Sebab saya dah standby panggil satu lagi kamera untuk Cisco Webex. So saya cabut dululah Cisco Webex tersebut. Okey. So apa itu Cisco Webex? Okey. So Cisco Webex meeting sebenarnya Cisco Webex meeting dia ada dua produk lah. Okey, dua produk. So first kali apa yang kita kena buat adalah untuk menggunakan Cisco Webex ni kita boleh cari je kat Google Cisco Webex meeting. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengoklah sedikit apa pengenalan berkaitan dengan Cisco Webex meeting. Okay, Cisco Webex is here when the world need to connect, communicate and collaborate. So dia hampir sama dengan Microsoft Teams yang kita tengah guna tu. Clear kan? Saya nak test clear ke Cik Asraf? Clear. Okay, clear. Okay, so kita teruskan. So ini adalah website Webex, webex.com. Kita boleh boleh browse dekat Google. Lepas tu terus pergi ke sebelum sign out lah. Kita bagi tengok sikit. Okay. So sebenarnya Cisco ni dia adalah sebuah satu company, international company dan merupakan salah satu akademik juga. PTSS merupakan satu akademik juga yang menawarkan diploma DDT, Digital Technology, iaitu berdasarkan silibus Cisco. So Cisco ni banyaklah produk berkaitan dengan IT dan juga mempunyai produk untuk e-learning, produk e-learning. So kita tengok sedikit apa itu special offer ataupun harga dia. Sebenarnya Cisco ni kalau kita masuk free je. Okey, kita boleh sehingga 100 orang participant dan 50 minit up hingga 50 minit. So 50 minit sahaja. Okey. So sebelum ni mungkin saya orang yang tak awal juga masuk. So saya dapat unlimited lah. Okey. So 50 minit ni secara tak praktikal lah kalau untuk kita buat kelas. Tapi kalau ada yang nak gunakan Cisco Webex ni untuk kelas pun tak salah. Okey, pun tak salah. Okey. So kalau kita tengok kat sini free started plus dengan business. So ada $13, $13, 13 dolar, 17, 18 lebih kurang. Okey. So ini adalah $27. So features dia lain-lain lah, lain-lain. Sehinggalah all plus features hingga 200 orang. 200 orang boleh masuk satu meeting. Okey. So minimum 5 lesson per month. Okey. So dia ada satu sekali kita buat personal free ni, kita akan dapat satu host lah ataupun dinamakan sebagai channel. Okey. So habis kaitan dengan pricing. Okey, pricing ni kita boleh klik kat sini lah. Bila kita klik kat sini dia akan keluar macam ni lah. Okey, ni saya dah buat cepat sikit. Okey. So kita kena sign up dulu email kita. Okey. So kena sign up. Okey, kita tick ataupun untick ini boleh lah. Dia akan email Cisco produk lah berkaitan dengan produk dia. Okey, tapi kalau kita tak nak macam banyak sangat email masuk berkaitan dengan Cisco produk, kita boleh untick lah. Okey. Tapi ada juga kadang-kadang dia bagi diskaun dan sebagainya. Eloknya kita tick je. Okey. So start for free. Okey, klik start for free. Okey, dekat sebelah bila kita sign up start for free, dia akan masuk link lah login dia ni. Okey. Okey, bila kita dah start for free, okey, dia akan minta email address. Okey, email address nampak tak? Saya besarkan sikit. And follow the instruction request account. So dia akan hantar satu email kepada kita.
email yang kita masukkan. Okey. Untuk set up ni, untuk activate kita punya email, untuk activate kita punya account. So dekat situ kita kena buat password yang baru lah. Okay, password dia agak banyak dan special character semua adalah. Okay, high requirement jugalah untuk password untuk security. Okay, so bila kita login dia akan jadi macam ni lah. Bila kita dah set up, kita login. Okay, ini adalah dalam web browser. Dalam web browser dia punya display macam ni. Okay, so saya view image. So web browser dia akan jadi macam ni lah. Okay, so pergi dekat bahagian bawah. Okay, bahagian bawah. So bahagian bawah website ni dia ada untuk mana dia? Download. Okay, download. Klik pada download, dia akan pergi ke page yang ni lah. Okay, so Webex ni dia ada dua. Satu Webex Meeting, satu Webex Team. Kejap lagi saya tunjuk apa perbezaan yang boleh kita nampak lah dalam dari segi interface dia. Okay, sebab saya dah ada screenshot, saya ada Webex Team, saya ada Webex Meeting. Webex Team saya install dan saya letakkan pelajar-pelajar, anak PA saya semua, dan bila meeting saya akan guna web kelas, saya akan buat dekat Webex Meeting. Okay, so download ni hanya tak salah saya dalam 70 lebih, 70 MB tak salah saya. Sekejap. Okay, 70 lebih. Slow. Okay, so bila download, install tu dan login. Okay, login. So kita continue login di website. Login di website. Bila kita login, okay, dia akan jadi macam ni lah. Oh, so sebab saya nak tunjuk, saya tak nak tunjuk dari awal login dia. Okay, ini adalah email yang kita register lah. Saya pakai email ni adalah sebab email saya adalah saya daftar sebagai Cisco Academic NetAcad, iaitu instructor bagi Academic Cisco. So saya pakai yang sama. So kita pilih enable. So download. Dekat mana dia download? Tak ada apa ni. Okay. Okay, kena refresh sekali lagi. Okay. So download pop-up tak keluar-keluar. Tak apa. Kita teruskan dengan, okay, bila kita dah login dekat web, interface dia macam ni. Kalau perasan kat atas, okay, if you upgrade now, oh saya tak jumpa juga ni, dia tak pecah kepada dua ni. Okay, kejap lah. Saya terpaksa sekali tunjuk sekali lagi, sign out. Okay, sign out. Home. Okay. Saya nak tunjuk, saya ada dua akaun. Akaun yang pertama adalah akaun yang saya guna untuk pelajar-pelajar LI hari tu. Okay, pelajar-pelajar LI, present LI pada semester lepas. Saya nak keluar dulu Cisco Webex saya ni. Okay. Okay. Ni application dia. Oh, mungkin saya remember. Tadi saya dah remember. Okay, sebenarnya saya ada dua akaun. Okay, bila siapa yang buat dua akaun, dia akan jadi dua channel. Pada waktu login nak masuk password tu dia minta pilih. Okay, dia minta pilih untuk kita masukkan mana satu akaun yang kita nak. Okay, sekejap lagi saya akan tunjuk dekat interface, dekat dalam dashboard. Okay.
dashboard, whiteboard, sorry, dekat whiteboard orang panggil macam perbezaan channel ni ataupun bila kita buka dua akaun lah. Okay. So alhamdulillah saya mungkin yang mula-mula awal masuk Webex ni. So meetings Apex 6, okay, Webex. So yang ni adalah tak sama dengan yang kawan-kawan ada maybe yang baru download, dan dia hanya boleh buat schedule masa dia hanyalah 50 minit. So ini adalah interface dia. Dia ada home, button, meeting, recording, preferences, insight, support, download dan feedback. Okay, so ini adalah antara upcoming meeting. Okay, so yang ni pukul 10 ni saya boleh tekan start. Okay, so bila dah login macam ni, okay, so saya suggestkan kawan-kawan ataupun para pendengar untuk memilih use desktop application. Okay, so kita tak run melalui web. Okay, so better run melalui apps. Okay, melalui apps. So bila kita dah download tadi, kita install lah. So apps dia macam ni. Okay, apps dia macam ni. So apps dia macam ni. So kita boleh login. Okay, saya login. Okay, sementara tunggu apps ni jalan. Okay, ni alhamdulillah nampak pun. Okay, so sebenarnya saya ada dua. Satu saya buat awal-awal dulu bulan berapa saya tak ingat dah. 3. Okay, pada present untuk pelajar-pelajar LI. Okay, so yang ni yang kedua. Yang ini ni meeting space Apex 6 ni, APC 6 ni adalah saya dapat unlimited jam untuk mengajar lah, untuk buat kelas online. Okay, so yang 27 ni memang saya dapat 50 minit je, 50 minit. Okay, tapi boleh guna juga. Semua kelas scheduling kita, kelas tu kita kena buat banyak kali lah. Okay, banyak kali. Lepas 50 minit kita kena buat lagi. Okay, so saya tunjuk sedikit berkaitan dengan meeting. Okay, so sebelah kanan ni tak ada apalah, dia punya iklan. Okay, dia tunjuk graf yang kita berapa kali masuk, berapa orang dah masuk, berapa hari bulan. Okay, so nak tunjuk sedikit macam mana nak orang nak join kita punya video ataupun kita punya online class. Okay, dekat sini dia boleh dial. Okay, kalau dia install application tersebut, dia boleh dial terus nama saya terus sampai .com. Okay, so mungkin tak nampak semua sikit. Okay, okay, so ataupun dia boleh dial nombor dan enter meeting number. Okay, meeting number ada juga kita dapat di dalam invitation dalam email. Okay, so bila orang lain dapat yang ni, okay, contoh saya copy yang ni. Okay, copy. Okay, bila saya copy, saya ubah dekat, nak buat kat mana? Okay, contoh. Okay, okay, so dia akan dapat fully copy untuk kita advertise kita punya kelas. Okay, so jika siapa yang dapat yang tu, info yang kita copy ni, insya-Allah lah dia boleh masuk, okay, kelas kita. Okay, so ini contoh saya buat kelas. Okay, contoh kelas pukul berapa, hari berapa, ikut jadual waktu kita lah. Contohlah kelas saya pukul 8 hingga pukul 10. Okay, subjek DFC 20083, kelas DDT 2A pada hari Selasa dengan hari Rabu dengan Selasa. Okay, hari Rabu dengan Selasa. Okay, Selasa dengan Rabu. Okay, Selasa Rabu, betul. Oh, ni kelas lain-lain. Okay, so sebenarnya ada lagi all meeting. Kita klik kat all meeting ni. Tak keluar juga. Okay, so saya masukkan password ni untuk login application pula. Next. Okay, sorry, password.
Okay, ni adalah application ya. Ini adalah web dia. Okay. Kalau kita tak nak buka web, kita dah setting semua, boleh je kita buka app terus. Okay. So join meeting. Okay. Yang saya kata tadi, info untuk join ni, more to join ni, just yang ni je. Copy yang ni, copy dan terus masukkan dekat sini. Bila dia minta nombor pin, just masukkan nombor pin ni ya, 8422. So boleh lah. Untuk makluman, kalau tengok sini upcoming meeting tak naik. Tak naik. So sebab apa saya tak naik? Tak naik sebab saya tak refresh. Saya nak refresh ni. Upcoming. Dah naik dah. Okay. Okay. So, dia ajak start meeting dah. Okay, so saya snooze dulu. Okay. So sebab apa saya dah invite dah ada kawan-kawan saya 2-3 orang untuk masuk ke Cisco Webex tu tersebut. Okay. So kita tengok meeting. Macam mana nak buat meeting ni? Okay. Macam mana nak buat meeting ni? Okay. Yang lepas, contoh meeting-meeting yang lepas lah. Ni contoh-contoh meeting lepas. Saya buat. Okay. Testing ni malam semalam lagi. Sempat lagi. Okay. So ini adalah penggunaan application Cisco Webex. Ni tajuk dia. Tajuk dia. Okay. Tajuk dia. Kalau kita nak buat baru, kita just klik pada schedule. Okay. Topik meeting. Kita boleh letak je nama subjek saya. Okay. Nama subjek saya contohlah DFP 6033. Okay. Untuk pelajar kelas DDT 5A. Contoh. Okay. So topik ini, password ni kita kalau boleh ambil yang senang-senang je. Okay. Untuk mudah pelajari kita. Tapi sebenarnya password apa pun dia akan dapat juga bila kita copy info tadi dan hantar kepada group. Okay. DFP 6033. Okay. Okay, saya buat password macam tu lah. Okay, so duration dia, okay, duration dia adalah macam ni. Okay, so kelas kita mungkin ada hari Rabu. Okay, tapi takkan kelas kita sehari. Kalau sekali ni mungkin Rabu, mungkin koko je kan. Koko pukul 4 petang. Pukul 3, pukul 2 sampai pukul, okay, sampai pukul 4. Okay, 4 jam koko. Okay, so hari Rabu. Okay, ni hari, takkan kita nak buat hari-hari kan. So kita buat recurrence. Okay, weekly kita ambil, dia ada daily, weekly, monthly, yearly. Okay, meeting sampai tua lah ni. Okay, so yearly. So kita ambil weekly lah. Ambil weekly, kita ambil pada hari Rabu. Setiap hari Rabu. Okay. No end date. Maksud dia sampai bila-bila. Kalau kita ambil end, kita tahu kelas kita mungkin tamat pada 31 Disember ataupun bulan Januari 2021. Okay. Kita boleh letak tu. Ataupun kita nak buat kita meeting untuk kelas koko ni. Kelas koko ni. Okay, koko. Ini saya tukarlah. Koko. Nampak macam koko. Koko semester 5. Okey. Semester 5. Okey. Koko semester 5. Okey, pada semester ini. Contoh. Okey. So kita ada kelas sebanyak 15 minggu. So 15 kali kita buat. Okay. Ikutlah pilih mana yang kita lebih selesa. Kalau kita nak buat macam ni pun boleh. Ataupun tanpa sampai habis. Okay. So kalau 15 kali, dia akan 15 kali lah. Okay. Okay, attend this. Okay, attend this ni sebenarnya dia ada cara kita nak load. Ya, okay. Tetapi kalau boleh, kita just masukkan terus dekat sini, iaitu contohnya kita dah ambil email-email pelajar. Ni secara manual lah, kalau kita nak buat secara manual. Kalau kita tak nak bagi secara dekat
macam ni tadi, macam saya paste tadi. Okay, so bila kita tak nak bagi, kita tak paste yang tadi dekat dekat group dan sebagainya, kita kena buat manual. Okay, so contoh saya dah buat dah contoh. Oh, sorry. Ni tadi saya ambil lah. Contoh ini adalah pelajar koko kita. Okay, so kita just okay, so dia akan jadi macam ni lah. Ataupun kita masuk secara manual. Okay, secara manual. Okay, tetapi sebelah belakang setiap satu email ni kita hendaklah letak semicolon. Letak semicolon setiap satu. Okay, so ini adalah kita punya database lah. Okay, sebenarnya dia ada cara lagi satu lah. Okay, tak sempat saya ajar. Okay, yang tu lebih detail lah. Okay, so meeting ni sebenarnya nama pun meeting kan. Jadi sebenarnya tidaklah ramai sangat. Okay, meeting tak ada lah sampai 100 orang. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, Cisco. Okay, sebenarnya Cisco dia ada beberapa produk. Okay, sorry. Okay, bila tadi kita dah belum buat kelas kan. Okay, beberapa produk. Okay, so saya zoom sedikit. Cisco Webex dia bukan saja ada Cisco Webex untuk meeting ataupun tip, dia juga ada untuk training, iaitu event ataupun training. So yang ni boleh cecah sampai 1000 orang dalam satu masa lah. Okay, so ni yang nak buat seminar ataupun conference. Okay, so itu adalah contoh. Okay, contoh aplikasi lain lah. Okay, so kelas kita dalam 30 orang, 20 orang, okay, 40 orang, kita add macam ni lah. Okay, so tengok sikit show advance. Okay, show advance, audio connection. Okay, audio connection, type Webex audio. Okay, display global in number. Okay, yang ni adalah waktu tadi saya dah bagi dekat. Okay, saya bagi dekat dalam group ni. Okay, so ada nombor saya, nombor telefon sekali ataupun dekat luar lah. Okay, saya tak ada tunjuk. Okay, dekat home kita tadi ada. Okay, so ni adalah entry exit tone. Maksudnya bila siapa yang masuk kelas kita ni, dia ada bunyi sama ada beep ataupun kita nak announce name. Announce name lah. Bila student kita lewat masuk ataupun dia keluar, terkeluar, internet dia slow ke, dia terkeluar. Okay, bukan dia saja keluar. Okay, so dia akan keluar, naik nama dia, announce, maksudnya kita dengar lah. Okay, agenda adalah pokok. Ini adalah meeting agenda lah, tak kisahlah untuk silibus ataupun nama subjek kita. Semester Jun 2020. Okay, okay. Ini adalah option yang advance lah, advance option. Okay, so kita boleh buat exclude. Ini adalah attendant. Okay, count. Kalau kita tengok sini, kalau kita uncheck ni, kita check ni, dia tak boleh masuk dah lah, kecuali kita je yang bagi allow dia untuk pin dia masuk. Okay, so allow nya tinggalkan kosong. Okay, sama juga exclude from password. Nanti dia tak tahu dekat email tu tak ada password. So biarkan email yang kita hantar tu, invitation tu sekali dengan password dia. Okay, email yang dia akan dapat macam ni. Macam ni. Okay, so bila email yang kita dah buat, kelas online starter online learning, saya buat ni kat anak PA saya lah. Okay, buat pelajar semester 2. Okay, semester 2. Okay, so dia akan dapat macam ni lah, email untuk invitation. Okay, email untuk invitation. Okay, so email, okay, ni dia adalah join before host. Kita boleh set 15 minit, 20 minit, 10 minit sebelum start. Okay, so non-registration ni kita tak boleh antik lah. Okay, email reminder, maksud dia akan email sebelum kelas kita masuk, kelas kita bermula, dia akan hantar 15 minit awal lah. Okay, untuk remind kita balik yang kita ada kelas hari ni.
Okay. Meeting option. Okay, chat, note. So allow all participant to take note. Okay, so boleh lah. Kita enable je. Lepas tu edit attendee privilege. Okay, view participant list, view thumbnail. Okay, host. Ni kita nak elakkan dia chat bersama kat rakan-rakan dia, kita boleh disablekan other participant. Okay, host dengan presenter je kan, boleh chat. Okay, so kalau kita tak nak bagi orang lain chat, pelajar-pelajar kita chat, kita disablekan ini, tapi kita allow je. Okay. Okay, so save template. Kalau kita save template, dia terus akan save lah semua sekali dengan pelajar kita. Okay, kita letaklah nama kelas Koko semester Jun 2020. Okay, lepas tu kita tekan schedule button. Okay, jadilah macam ni. Ni dah invitation dah dia orang. Okay, ni adalah contoh lah. Okay, so kita boleh copy yang ni, iaitu information yang ni semua, dan kita share dekat WhatsApp. Okay, so cara yang lain dia boleh call yang ni. Okay, call ni Singapore nombor ni, nanti kita tukar. Saya dah tukar. Okay, boleh telefon. Okay, okay, kita pergi dekat tak habis lagi ni. Kita pergi kat meeting balik. Okay. Okay, kita pergi pada meeting balik. So ni pukul 2 hari Rabu pukul 2 ni. Siapa nak masuk kejap lagi boleh. Okay, pukul 2 nanti boleh copy link tadi. Ada saya share link tadi. Okay, dia klik dia boleh masuk. Okay, dan ada juga yang saya dah invite secara manual. Okay, so kenapa, macam mana kita nak bagi berulang-ulang ni? Okay, berulang-ulang ni kalau nak tengok masa dia. Okay, kita ambil daripada 24 sampailah 4 sampai 31 bulan. Kita nak tengok meeting apa yang akan ada lagi. Okay, ni meeting yang lain lah, kelas-kelas lain. Hari Rabu ni meeting. Okay, 1 Julai pukul 9 hingga pukul 11, 2 jam kelas. Okay, so hari Jumaat ada lagi kelas. Okay, untuk pelajar kelas DDT 2B pula. Okay, so macam mana kita nak buat meeting ni? Kita pergi ke ada schedule lagi tadi. Okay, sorry, saya tunjuk sekali lagi. Okay, okay, perasan kat sini saya dah buat dah penggunaan aplikasi Cisco Webex. Ada 2 kali. 2 kali saya buat. Okay, macam mana kita nak jadikan dia sekali je hari ni. Okay, hari ni saja kelas kita. So kita pergi kepada, tak boleh edit dah sebab dia masa dah berjalan. Okay, masa dah berjalan kita tak boleh edit. Okay, so kita pergi kepada Cisco Webex yang lagi satu, yang minggu depan hari Rabu pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab dia dah jalan juga. Okay, so kita hanya boleh delete boleh, schedule balik. Okay, Koko ni contohlah Koko ni. Okay, kita nak buat minggu pada tarikh-tarikh yang lain. Okay, ataupun kita dah kelas yang sama, kita dah ada pelajar kita juga apa semua, ataupun subjek yang sama juga. Okay, DFP 6006033 contoh. Okay, ni adalah saya buatlah DFP 6033. Nak yang skriptif sikit. Okay, so kelas saya buat hari Rabu dengan hari Khamis pukul berapa? Pukul 2 lah. Pukul 2 hingga pukul
2 AM pula. Okey, 2 jam. Okey, 2 jam. 2 PM hingga 4 PM. So hari Selasa dengan Khamis. So Selasa dan Khamis attendees yang sama. Okey, so kita buat schedule juga. Okey, so dia akan jadi macam ni lah. Okey, so kalau kita tengok meeting balik, upcoming meeting. Upcoming meeting. Okey, bila upcoming meeting, so dia akan jadi hari Selasa. Kita tengok. Okey, so hari Selasa DFC, DF ni semester 5. Okey. So sekejap. Edit balik. Okey, bila kita edit, dia boleh edit untuk meeting ni sahaja ataupun kita nak edit keseluruhan meeting yang kita dah buat untuk minggu depan. Okey. Yang kita dah buat untuk hari Selasa dengan hari Khamis. So kita buat meeting entirely lah. Okey. So end dia, patutlah end dia hari ni. Okey. So tamat dia adalah, kita pilih lah bulan 1, 31 bulan. Okey, save. So bila save, barulah kita tengok balik kat meeting button, ataupun sebenarnya ada button kat atas. Sekejap. Okey, back to meeting list. Okey. So barulah dia akan dapat kelas kita yang semester 5 ni. Ni yang kosong ni, macam ni. Hari Khamis ni dan hari Selasa pukul 2 petang hingga pukul 4. Okey, habis berkaitan dengan meeting ni. Okey. So kita boleh juga add pelajar kita waktu dalam kelas tengah berlangsung, ada orang nak masuk pun kita boleh juga. Okey. Tengok pada button recording. Button recording. Okey. So button recording adalah yang data ataupun video yang kita pernah record. Okey, saya tak pernah record video, so tak ada. Okey, so tak ada. Bila kita ada pernah record, dia akan letak dekat sini lah. Okey, sama juga Microsoft Teams, hampir sama. Okey, so preferences, tengok sikit apa yang ada kat sini. Okey, general time zone kita pakai Kuala Lumpur, language English, region saya US. Okey, ini saya tak tukarlah, default dia. Okey, my personal room. Okey, kalau kita ubah yang ni kan, just tulis J. Boleh. Okey, so personal room kita belakang ni memang nama kita. Okey, dan post pin pun kita boleh tukar. Okey, dan kita boleh buat automatically lock my room 10 minit until kita tekan balik button yang lock kelas kita tu, barulah pelajar-pelajar kita boleh masuk lepas 10 minit. Kalau kita tak tekan lock tu, sampai kesudahlah dia memang terlepas kelas kita. Okey. So notification notify by email. Okey, bila kita tick kat sini, maksudnya bila ada orang masuk je, ketika kita keluar lah, kita set pada kita keluar ataupun kita rehat sekejap. Okey, kita akan dapat notification dalam email. Okey, so ini kalau kita save. Okey, so kalau saya pergi balik kepada home, okey, agak lambat jugalah sebab kita pakai dua software sekarang. Dua software untuk buat e-learning ataupun kelas online serentak. So memang agak berat. Agak berat. Dan dua ni memang antara yang company yang besar lah, iaitu Microsoft Teams dan Webex kan. Okey, so dah tukar dah nama saya.
Okay, Encik Azran. Okay, so kita pergi balik pada preferences. Sambung kepada audio. Okay, Webex audio. Okay, just default. Okay, beep untuk siapa yang masuk, kita boleh announce name. Okay. Okay, yang lain semua abaikan. Just biar default, ataupun kita nak tukar pin nombor audio pin. Okay, bila dia request nak masuk audio, dia kena ni lah, kena masukkan pin tersebut. Okay, so ni adalah template. Template ada banyak lah template kalau kita buat. Ni kelas Koko 1 untuk sesi 2020. Kalau kelas-kelas yang lain kita boleh edit dan schedule ikut kita punya jadual waktu lah. Okay, so bila kita buat online recording, apa yang dia recordkan, ni adalah interface dia. Saya share besar sikit. Okay, so video thumbnail view atas, ataupun bila kita share ataupun tak share. Bila kita share, bila kita tak share. Okay, so saya ambil default active speaker view. So bila dia record, dia akan naik macam ni je. Okay, okay. So insight, apa itu insight? Tengok insight pula adalah dia macam graph ataupun kita punya ni lah aktiviti keseluruhan, iaitu pelajar kita dan sebagainya. So saya nak skip lah yang ni. So ni ada berapa orang bila kita buat. Okay, average largest meeting 19 orang. Okay, support ni adalah kita punya ni lah, kalau kita ada masalah ataupun kita tak faham apa-apa, kita boleh klik je help Webex. Okay, kalau kita tak faham juga nak guna yang ni. Okay, sebelum saya pergi ke download dulu. Okay, download. Okay, kadang kita tadi tak download melalui yang ni, melalui web tadi. Kita pergi kat download ya, button download bawah ni. Mana button? Bawah download ni. Kat sini kita tak pergi. Kita boleh pergi dekat, bila kita dah login, kita boleh download dekat sini. Download dekat sini, tengok kat sini dia kata apa? Dia kata start pada 39.10. Okay, Webex application ni tidak lagi integrated dengan Microsoft Outlook atau Office ataupun IBM Lotus Note. IBM Lotus Note ni adalah enterprise email lah, enterprise email. So sama je macam Outlook, tetapi enterprise email lah IBM. Lesen dia mahal lah, ratus ribu ni Lotus Note ni. Okay, so untuk dan apa-apa aplikasi lain. So nak guna aplikasi yang ni integrated dengan Webex, okay, kena download productivity tool. Okay, productivity tool diasingkan. Okay, dia nak memudahkan ni aplikasi tu, dan dia nak meringankan. Ada setengah orang, bukan semua dia nak guna Outlook atau sebagainya, email dan integrated software. So dia just keluarkan. Okay, bagusnya dia keluarkan. Okay, bila dia keluarkan satu-satu application tu, dia akan lebih jadi ringan dan lebih smooth. Okay, jika kita apply dalam satu application, okay, contohnya macam ni, kita tengah buat kelas online ni. Okay, saya buka share application. Daripada saya share application, baik saya buka je application dan saya share manual untuk screen saya. Okay, itu lebih smooth lah berbanding saya run lagi application. Sebab apa? Sebab dia saya dah buka dah kita punya contoh je. Okay, ini adalah keluh kesah yang mungkin kita akan hadapi. Okay, untuk dua application, RAM saja telah memakan RAM untuk PC ni adalah 7.26 GB, iaitu saya guna application meeting, Cisco Webex meeting saya tengah on, dan juga ini iaitu Microsoft Teams. Okay, so 6 GB lebih, 7 GB lebih. Okay, memang agak berat lah, tapi tak apalah, PC yang kita guna ni 16 GB. Okay, so bersedialah untuk kita upgrade RAM, ataupun menyarankan pelajar-pelajar kita, terutamanya pelajar JTMK lah dan juga pelajar-pelajar GRKV. Okay,
Jika dia menggunakan AutoCAD ataupun software-software yang lebih berat, dia akan menyebabkan kita punya learning application kita akan terjejas. Dekat mana tadi? Okey, feedback. Feedback ni tak perlulah. Okey, terus kita pergi ke application kita. Okey, so saya tak buka melalui inilah. So saya saya start meeting penggunaan aplikasi kita. Okey, menggunakan Webex. Okey, cannot. Okey, video on. Unmute. Okay. So ini adalah application, okay, application, dan ni adalah kelas yang saya dah buat dah pukul 10 hingga 12 contoh. Okay, join meeting. Oh, sebelum join meeting kita tengok audio kita. Okay, audio kita use computer for audio. Maksudnya saya guna yang kat sini lah. Okay, dan ataupun setting kita, ini adalah saya punya headphone, speaker, betul lah, headphone. Okay, ataupun speaker laptop, speaker PC. Okay, dan juga mikrofon. Kita boleh setting mikrofon lah, nak pakai mikrofon. Sebenarnya mikrofon tadi ada dua ni lah, ada dua noise kit tadi sebab saya dah letak satu webcam. Okay, so start video, try on, tak boleh. Okay, mute. Okay, tak apa, kita terus join meeting. Okay, so yang dah ada dekat kelas kita ni, okay, ni adalah interface untuk Webex meeting. Okay, Webex meeting. So kita boleh tukar layout sama ada macam ni, okay, ataupun macam ni, ataupun macam ni. Ni ada banyak layout, ataupun macam ni. Jenuh kan? Pening dah. Okay, so ini adalah Cik Izzat dan Cik Sabri yang memang saya invite dalam kelas sebelum ni lah. Pelajar-pelajar saya tak masuk. Kalau dia orang perasan, saya dah invite, dia orang boleh masuk juga. Okay, dan juga kita boleh search. Okay, ni kalau kita ada dalam database kita lah. Okay, so saya mutekan dua-dua ni. Okay, saya boleh bercakap juga dalam ni. Okay, ni adalah button, menu button untuk mute. Cik Khairul Izzat bagi tangan dia kat situ. Okay, so ini adalah start video. Okay, so Cik Khairul, saya on kan chat tadi, boleh nampak lah. Okay, thank you bro. Okay bro. So chat ni kita boleh sambil kita mengajar, kita boleh letak kat sini supaya pelajar-pelajar kita boleh bertanyakan soalan lah. Sama juga seperti Microsoft Teams. Kita boleh pilih orang yang mana kita nak chat secara personal ataupun PM tepi, atau kita boleh to everyone. Tengok dia kata Lina Hang boleh masuk tadi. Memanglah. Webex boleh masuk. Oh ya ke? Biasalah network kita bila webinar ni. Okey, sekejap lagi saya share lah berkaitan dengan apa isu yang berlaku pada Webex dan Microsoft Teams sedikit. Okey, sedikit lah. Okey, so share content sama juga, share content macam kita pakai Webex juga, macam kita pakai Microsoft Teams juga. Kita boleh share screen. Kalau saya share screen ni double share lah. Okey, ni saya dah share untuk Microsoft Teams. Saya share pula untuk Webex, Cisco Webex meeting. So boleh share screen, boleh share untuk application yang mana yang saya tengah buka, okey, ataupun Microsoft Word dan sebagainya lah. Ni adalah application yang kita buka. Okey, so sama sebiji dengan Microsoft Teams. Okey. Okey, so saya pangkah yang ni. Ini adalah untuk button share. Kita boleh share content, share application, share folder, share file. Okey, share file. Okey, share file. Okey, so saya boleh share content. Okey, share file. So bila saya masuk kat sini, saya boleh pilih
share. Okay, stop sharing. Okay, so kalau perasan okay, saya share content, saya boleh share screen. Okay, share screen lagi. Okay, so ni dalam Webex dia akan nampak lah apa yang saya share. Ni double share lah ni. Saya tak tahu lag ataupun tak. Okay, so tapi saya stop lah. Okay. Okay. So kita pergi kepada yang button tengah ni adalah recording meeting. Okay, kalau saya tekan button record, dia akan record lah. Macam sama juga dengan Microsoft Team. Microsoft Team, dia ada button record. Okay, saya dah record. Tapi siapa yang jadi host dia boleh record lah. Okay, mana tadi? Masya Allah. Okay, so button di tengah ni adalah, ni dia nak nampak list participant kita. Lepas tu ni bawah ni adalah chat, on off chat kita, dan log meeting. Ni saya kata kita nak log meeting, kalau kita tekan log meeting, automatically the button meeting is log. Maksudnya orang lain tak boleh masuk dah. Okay, so kita unlock balik lah, bagilah siapa yang boleh masuk, siapa yang nak masuk kelas. Okay, invite and remind, ni ada mungkin ada yang tertinggal, kita boleh invite. Okay, Cik Mahakim ke sebagainya, saya hantar balik, dia akan hantar balik reminder melalui email. Okay, so copy meeting link. Okay, kalau kita copy dan kita boleh bagi hantar dekat, contohnya Izzat, kita kita pilih Izzat dan kita paste. Saya besarkan sikit. Okay, paste. Meeting link. So ini adalah meeting link untuk masuk ke kelas ni lah. Terus bila siapa dapat yang ni, dia akan terus boleh masuk. Jadi saya chat dengan Cik Izzat sahaja. Okay, everyone. Okay, so audio connection, speaker, microphone, kamera, audio connection. Audio connection macam saya tadi bagi tahu. Okay, ini adalah untuk audio Webex. Okay, call in view. Okay, so tak perlu disconnect. Okay, so ni saya cakap dua ni adalah serentak lah. Dua meeting serentak. Siapa yang ada dalam Webex dia akan dengar. Siapa yang ada dalam Microsoft Teams memang confirm dengar lah, sebab dah setting dari awal kan. Okay, so kalau start my video, tak adalah tak boleh. Okay, sebenarnya boleh juga. Saya try. Tak try kita tak tahu. Okay, ni adalah kalau yang duduk di Microsoft Teams, tengok ni adalah contoh dia punya display dia. Okay, macam ni boleh, macam ni. Ini adalah contoh-contoh untuk kita display lah. Okay, so yang ni mirror, buat mirror. Okay, sebenarnya ni adalah lagi satu mikrofon saya ambil. Okay, mikrofon. Okay, dia ada dua lah. So mikrofon ni adalah mikrofon daripada kamera yang saya guna ni lah, depan ni. Okay, depan saya ada bawa satu lagi kamera webcam. Saya beli China aja, China produk, OEM produk. Okay, OEM produk. So preview only. Okay, so saya tutup. So dalam kelas ni hanya dua orang je lah. Ada boleh tengok Encik Sabri dan Encik Khairul Izzat. Okay, okay, dah masuk. Wow, okay, so dia boleh masuk. So kalau tengok dekat skrin kita pula ni, skrin saya ni, saya share. Okay, boleh nampak lagi. Okay, ni yang Microsoft punya tip. Ini adalah yang Webex punya. Okay, ni adalah yang Webex nya. Hampir sama function ataupun dia punya utilities untuk tool yang boleh kita gunakan dekat dalam Webex ni. Okay, so saya nak share content sedikit. Share content, text, image. Okay,
share text image. Okay, so note. Okay, note pun boleh, kita letak note kat sini. Saya terlupa tadi nak bagi tahu note. Okay, so share multimedia, share content. Share content kita ambil. Okay, contohnya saya bawa content ni. Okay, share content. Okay, stop. Okay, share content maksudnya saya share ni je, file ni je, folder ni je. Okay, folder ni sahaja. So saya boleh stop. Okay, stop sharing. Share content, okay. Mana dashboard ni? Sekejap ya. Saat kita message Cik Izzat, minta dia on. Okay, menu kat atas ni saya tak terang lagi, sorry. Menu kat atas ni dia ada file, edit dan sebagainya. Kita boleh save as chat, kita boleh save chat. Apa yang kita tengah buat ni, bukti kita punya kelas kan. Dia orang nak tanya soalan ke apa semua. Okay, so kita boleh save chat, save all, print transcript. Okay, share, kita boleh share lagi, share content, share multimedia, URL ataupun kita punya website ataupun kita punya video-video yang kita letak kat YouTube. Okay, lepas tu boleh full screen panel. Okay, panel, restore layout. Ni adalah setting lah. Audio ni sama juga macam setting kita tadi kat sini, setting. Okay, untuk connect device, saya tinggal connect device. Connect device ni adalah device untuk Cisco lah, Cisco punya produk. Okay, so Cisco produk dia nak untuk support dia untuk pembelajaran ataupun meeting software ni. So dia keluarkan produk dia khas. Okay, produk khas. Okay, audio participant, mute me, entry, mute all, unmute all. Okay, everyone can share. Okay, so meeting, information, recording. Okay, so ini adalah contoh menu yang ada dekat atas, bahagian atas. Okay, general, content sharing, chat, note, file transfer. Okay, content import. Okay, mana ni ya? Whiteboard. Saya dah cari whiteboard. Masya Allah, dia duduk kat bawah. Okay, so ada new whiteboard. Okay, new whiteboard. Okay, so new whiteboard. So kita boleh letak new whiteboard. Okay, so ini adalah whiteboard. Sama juga macam aplikasi yang Microsoft Cisco Webex Team pun dah ada whiteboard, dan juga Cisco Meeting pun ada whiteboard. Okay, so whiteboard. Ni apa button? Oh, ni save as button. Okay, so kalau share content, okay, kalau kita ambil yang ni whiteboard. Okay, so all to all. Okay, ni kalau kita nak highlight lah, highlight. Okay, sebenarnya kita kena load dulu file. Load file. Okay, contoh. Contoh. Okay, so ini adalah menu-menu dia. Menu dia punya tool dia. Buat line. Kita punya ni adalah tulisan dia lah. Okay, nombor, zoom ataupun kecil. Tu dia punya kotak.
warna dia. Okey, warna dia. Dan juga padam. Okey. Padam ni. Okey. Sharing whiteboard. Macam mana saya nak sharing whiteboard? Sekejap ya. Firefox. Okey. Okey, kalau perasan kat sini, ni yang dua ni, menu ni, dia punya layout ni takkan dinampak oleh pelajar saya yang dalam Cisco Webex. Tetapi Cisco Microsoft Teams nampaklah semua. Okey. So ni reminder yang dia hantar kelas Kopo yang kita buat tadi. Dia bagi tahu 15 minit yang kita set 15 minit sebelum kelas bermula. Okey. So saya tutup balik. Share content. Okay, stop sharing balik. Kita pergi share content lah. Share. Okay, share. Lepas tu kita share content. Okay, share content. Jadi share screen. Okay, sorry. Okay, ni contoh dia kita guna macam ni lah untuk apa ni tadi? Annotate. Belum QA dah? Tak lagi? Oh, okay. Ada soalan Ada soalan, tak apa, kita simpan dulu. Sekejap kita boleh buka balik. Okay, so ini adalah annotate. Okay, more. Okay, kalau setting ni saya banyak lagi menu yang sebenarnya dia hide kan. Okay, ni tadi. Okay, contoh yang ni saya share. Lepas tu saya boleh buat note kat sini. Contoh. Okay, so ini adalah contact number untuk kek 4 layer. Saya sekali promote, sekali lalulah ni. Okay, valid pada ni. Okay, so kita boleh note macam ni. Father's Day. Happy Father's Day untuk semua belated. Okay, semua yang bergelar ayah. Okay, so ni adalah contoh-contoh kita nak guna untuk kita nak mengajar lah pelajar cara-cara nak buat. Okay, pastikan layout duduk sebelah ni. Okay, tulisan sebelah kanan. Macam tu lah. Okay, so kalau kita tutup, hilang lah habis. Okay, so ini adalah contoh. Kita nak buat kelas lah nanti. Okay, so saya stop balik sharing dalam Microsoft Webex team. Okay, so ini adalah dekat sini adalah whiteboard kosong lah. Whiteboard kita nak tulis apa whiteboard. Okay. No. Okay, yes. No. Okay. So, ada apa lagi? Kejap, kita nak tengok. Okay, kita tengok health check, summary, audio and video starting. Okay, so overall CPU running 13. Overall memori pakai untuk memori semualah sebab kita pakai dua ni, 7 GB. Okay, dua application yang besar iaitu Webex dan juga Microsoft Teams. Okay, Microsoft Teams. Okay, saya nak letak sebelah-sebelah. Ini adalah sebelah-sebelah. Saya nak tutup ni lah, tutup hide conversation. Okay, ini adalah contoh sebelah-sebelah. Okay, sebelah-sebelah iaitu Microsoft Teams
dan dan Cisco Webex. Okey, dan Cisco Webex. Microsoft Team meeting. Okey. So ni adalah meeting, dalam meeting display dia macam ni. Ni adalah okey. So sama. Yang ni boleh letak mana-mana juga. Okey. So ada beberapa soalan ni. Tadi nak tanya soalan. Okey. Ada apa soalan? Saya rasa macam ada soalan nak tanya je. Saya nak tutup ni video lah. Stop video. Ni okey. Ni macam ni. Okey, jika mungkin saya terlepas pandang ataupun ajar untuk sedikit setting ataupun ni setting untuk kita buat kelas. Okey. Kita boleh pergi kepada help.webex.com. Okey. So dekat sini dia memang detail. Okey. Get start with Cisco Webex meeting host. Macam mana kita nak buat host, macam mana kita nak buat masuk attendees. Okey. So dekat sini kalau kita tengok view lebih detail daripada saya lah. Okey. Saya terang lebih kurang macam tu je. Okey. So kalau kat sini kita tengok ni adalah detail untuk host punya hosting. Okey, siapa yang jadi host, dia ada meeting number semua, detail. Lepas tu kita boleh change video layout. Okey, change video layout ni lah kat sini. Okey, change video layout. Ni saya kata change video layout. Okey. So kita boleh ubah kedudukan dia. Okey. Boleh ubah. Okey. So ini adalah contoh jika kita bermasalah, kita hadapi masalah, kita boleh rujuk ke sini. Okey, type je isu apa. Okey, nak start meeting, join meeting, manage audio, manage video, hinggalah cara nak guna personal room. Okey, yang awal-awal tadi. Share content. Okey, share content. So ini adalah lengkap. Okey, kalau kita cari kat YouTube, okey, sebenarnya Cisco Webex ni pada tahun 2012 dah ada dah. Okey, 2018 pun banyak video dah dia upload. Tetapi dia tak se-friendly user macam sekarang ni lah. Sekarang dia lebih friendly user dan banyak ikon-ikon ataupun dia punya interface lebih lebih ringan dan lebih tak complicated berbanding yang dulu. Okey, dulu memang pening jugalah saya tengok yang lama. Tak cantik sangat kan. Sekarang dah semua dah cantik. Okey. Menu ni pun hampir sama dengan meeting Microsoft Team. Okey, Microsoft meeting. Okey, team meeting dan sama juga dengan Cisco Webex Team. Okey, Cisco Webex Team pun ada. Okey. Oh, satu benda saya nak share. Okey. Okey, saya share sedikit interface Webex Team dengan Webex. Okey. So saya buka dekat sini je lah, senang. Okey. Okey, ini adalah contoh Webex Team. Tengok Webex Team sama juga, cuma beza dia hanyalah okey, sebelah saya letak option dia, audio option, new whiteboard. Kita dekat sini kita ada banyak lagi lah beza dia. Okey, log meeting kita ada invite, remind, audio connection, speaker baru setting dekat sebelah bahagian bawah. Dia terus kat sini audio setting campur sekali dengan whiteboard. Okey. So itu antara beza di satu, beza pertama. Okey, ini adalah participant yang kita dah buat memang betul-betul untuk kelas kita. Bila kita nak buat meeting tu, kita on je ataupun kita nak Webex Team, kita nak jumpa je kawan-kawan team kita. Maksudnya kelas ni adalah anak PA saya. Okey. So bila saya on je, terus dia orang boleh masuk. Okey. Terus senarai nama memang dia ada dah. Kecuali Encik Hakim lah. Ini saya test je. Okey. So kalau tengok dekat sini menu berbeza lah. Menu berbeza. Mute ada, video ada. Okey, share content pun ada. Okey. So kita tengok lagi satu. Apa yang beza dia?
Okay, messenger, message dia ada sebelah. Okay, apa yang kita message ataupun kita macam guna kat WhatsApp, okay, kalau dekat Microsoft Teams, dia akan appear terus dekat sebelah kanan dia. Bila kita type ni, kalau kita dekat sini, kita just ambil chat history chat yang lama-lama tak ada. Tapi Microsoft Teams, chat yang history yang lama-lama semua akan appear. Semua akan appear. Okay, so itu beza dia lah. Itu beza sedikit beza Webex Team dan Webex Meeting. Okay, so Webex Team juga masa dia agak lama juga. Masa dia memang boleh buat sejam lah. Sejam. Okay, kena check balik ini sejam. Saya rasa yang ni team ni tak ada masalah sangat. Tetapi mungkin tool-tool yang kita nak guna dekat sini, Microsoft Webex Meeting lebih advance. Dia sebenarnya dia pecah. Kalau Microsoft Team, kita dah ada kita punya team sekali kat sini. Team kita, kelas kita, kita punya jabatan, okey, kita boleh meeting terus direct dari sini dan sebagainya. Tetapi yang ni dia pecah. Webex Team dia asingkan untuk manage pelajar-pelajar ataupun manage team kita, dan lagi satu bila nak buat meeting khas untuk meeting saja, dia buat untuk Cisco Webex Meeting. So yang tu lah saya nampak perbezaan dia. Bila dua benda ni diasingkan, performance dengan dia punya networking ataupun penggunaan RAM tu agak rendah berbanding dengan Webex, berbanding dengan Microsoft Team. Okay, so kalau kita tengok Microsoft Team antara isu-isu online dia, okay, so saya ambil daripada last kelas daripada Encik apa ni? Kelas apa ni? Okay, so last kelas yang kita pernah buat, okay, so saya ambil RAM dia saja. Okay, kalau tengok kat sini Microsoft Team dia 700 MB. Okay, samalah dengan Firefox kita yang kita guna, yang kita login lah. Okay, so Microsoft Team saja 700 MB. Okay, memori yang dipakai. Okay, memori yang dipakai. So, kita tengok lagi satu. Ni kelas apa ni ya? Ezardi. Okay, saya kelas Ezardi. Saya snap sedikit. Microsoft Team dia 900 MB ya. 900 MB. So, saya tengok Cik Ezardi tengah mengajar tu. Saya scan, saya ambil sedikit gambar. So, 900 MB. So, ini adalah isu-isu yang kita kena tekankan lah kepada pelajar kita supaya persediaan RAM ataupun aplikasi tu lebih baik. Macam ni smooth lah yang saya tengah guna PC ni sebab 16 gig. Okay. So, dia ada Microsoft Team. Mana Microsoft Team saya ada ya? Okay, Microsoft Team, dan dia ada Webex. Saya guna Webex. Okay. So Microsoft Webex kita boleh masuk sehingga 100 orang. 100 orang. Okey. Dan kalau pengguna baru hanya 50 minit sahaja. Okey. Okey, so kalau kita pergi tengok balik. Okey, kita tengok balik. Ni dia. 50 minit sahaja, 100 orang. Okey. Video conference features HD. Okey. HD. Okay, so kalau yang ni dia full HD lah, sampai ke sini full HD. Okay, full HD. Ya, ada apa-apa soalan? Saya rasa dah sampai ke penghujungnya.